Okey. Hadis pagi ni ialah hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di mana Ali radhiyallahu anhu menyebut di dalam hadis, dia kata kuntu rajulan mazza fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad an yas'alahu atau fa amartu Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Kata Ali, kuntu rajulan mazza, aku adalah seorang lelaki yang mazza. Mazza ni ialah maksudnya selalu keluar air mani, air mazi. Mazza ni daripada mazi, keluar air mazi. Air mazi ni biasanya keluar ialah kerana mungkin satu orang tu dia cepat terangsang, ataupun tak semesti dia salah. Kadang-kadang orang pemikiran orang kita ni dia silap. Kalau orang tu terangsang, dia rasa salah. Dia tak salah, dia terangsang, dia salurkan rangsangan dia ke tempat yang betul, dia mendapat pahala. Dan itu adalah normal bagi lelaki yang sihat ataupun juga bagi wanita yang sihat. Bila dia terangsang kepada pasangan ataupun pada jantina yang berbeza, itu adalah normal. Yang tak normal apabila dia terangsang kepada jantina yang serupa dengan dia. Itu tidak normal. Ada orang dia terangsang tapi dia tak mazza ataupun tidak banyak keluar air mazinya. Ali dia bagi tahu bahasanya dia keluar air mazi. Dia keluar air mazi. Jadi air mazi ni kita semua tahu iaitu air yang keluar ketika kita bersyahwat sebelum dia keluar air mani. Dia merupakan air yang licin, yang mana Allah jadikan itu untuk memudahkan kita dan pasangan kita untuk melakukan persetubuhan dan seumpamanya. Kata Ali, kuntu rajulan mazza fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni. Aku malu untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan kerana kedudukan anak perempuannya dari aku, maksudnya di sisi aku, iaitu Ali ini merupakan menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa anak perempuan Nabi? Iaitu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menantu dengan pak mentua lah kedudukan tu. Ali ni juga dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada satu sudut kekeluargaan. Kemudian dia berkahwin dengan sepupu dengan sepupu ni, kalau lelaki dan perempuan boleh berkahwin. Tapi dalam kes ni Ali berkahwin dengan anak Nabi, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah. Jadi Ali berkahwin dengan anak perempuan sepupunya. Begitulah. Jadi Fatimah merupakan isteri Ali. Jadi Ali rasa dia malulah nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan air mazi ni. Air mazi ni najis ke tak najis ke? Bila kena pakaian, bila air mazi tu kena pakaian, macam mana nak pergi tanya Nabi? Taklah salah, orang lain pun tanya. Tapi kata Ali, limakan ibnatihi minni, kerana disebabkan kedudukan Fatimah tu dengan aku, disebabkan kedudukan anak perempuannya dengan aku, maka Ali dia kata dia tak tanya. Ini sebelum saya nak pergi kepada konten hadis ni yang seterusnya, ialah kita nak menunjukkan satu bab, iaitu tentang adab dalam agama. Malu ni satu benda, al-haya'u minal iman. Malu ni daripada iman. Tapi Nabi SAW memuji wanita-wanita Ansar. Malu tidak menghalang mereka untuk bertanya perkara-perkara yang perlu berhubung dengan agama mereka. Kadang-kadang mereka bertanya Nabi macam mana nak cuci faras mereka dan seumpamanya. Nabi SAW bagi tahu. Walaupun kadang-kadang isteri Nabi yang lain rasa segan lah sikit soalan tu. Kadang-kadang mereka tarik, kau tanya akulah, kata. Tapi wanita Ansar mereka bertanya Nabi SAW. Okey. Ali dia malu. Taklah kata kalau dia tanya tu salah, tapi dia malu. Kerana kedudukan Fatimah dengan beliau.
sebagai isterinya dan Nabi sebagai pak mentuanya. Cuma saya nak sebut sikit kerana kita telah lalu dalam bab ini ialah hubungan suami isteri ini yang membabitkan hubungan seks dan kejadian-kejadian di dalam hubungan seks. Dalam bahasa ininya, aksi-aksi seks dan apa yang kita lihat pada tubuh isteri kita dan bagaimana dia punya gelagat dia di dalam seks. Ini semua menjadi kewajipan untuk lelaki, suaminya menyimpan hal ini. Dia tak boleh duk pergi cerita kat kawan dia satu cerita seronok-seronok macam mana style isteri aku. Ini semua bukan benda yang digunakan untuk satu penceritaan. Kerana Nabi SAW kata, Inna asyarran nasi indallahi yawmal qiyamah ar-rajul tufda ila imra'atihi wa ar-rajul yufda ila imra'atihi wa tufda ilayhi thumma yanshuru sirraha. Seburuk-buruk, hadis riwayat Imam Muslim, seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat kelak, ar-rajulu yufda ila imra'atihi, lelaki yang melakukan hubungan seks dengan isterinya, wa tufda ilaihi, dan isteri dia pun buat hubungan, maksudnya mereka bergaul masa hubungan seks ini macam-macam lah caranya kan. Nabi kata summa yanshuru sirraha, kemudian dia membuka ataupun menyebarkan rahsia isterinya tu. Isteri aku ni macam ni, style dia macam ni, dia jadikan bahan cerita, ataupun kalau ada kekurangan dia, isteri aku ni macam ni, berkaitan dengan hubungan seksual antara pasangan. Ini Nabi SAW kata adalah hamba Allah yang jahat, yang tak elok perangai, yang tak boleh kita lakukan hal yang seperti ini. Bahkan agama ni dia pelihara hatta perkara yang membabitkan hubungan yang, hatta benda-benda yang salah kita tak disuruh sebar pada orang. Benda betul walaupun halal, kita tak disuruh cerita isteri aku ni macam mana dia punya shape tubuh dia apa semua. Ini benda bukan orang cerita kepada, bukan tajuk untuk diceritakan kepada orang lain. Nabi larang perbuatan yang seperti ini. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi kata, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, semua umatku dimaafkan oleh Allah Ta'ala, illa al-mujahirin, melainkan orang yang membuka aib. Mujahir ini maksud yang menzahirkan benda yang tertutup. Apa dia? Dia kata wa inna minal mujaharati an ya'mal ar-rajul bil-laili 'amalan thumma yusbihu qad satarahu Allahu alayhi wa yaqul ya fulan amiltu kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu thumma yusbihu yakshifu sitra Allah anhu. Dalam hadis Nabi SAW kata, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, semua umatku diampunkan melainkan al-mujahirin, orang yang membuka aib dia. Macam mana buka aib tu? Wa minal mujahirati, di antara perbuatan yang buka aib tu, an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan, satu orang lelaki buat satu amalan pada satu malam, benda yang salah lah dia buat. Wa yusbihu qad satarahu rabbuhu alaihi, tapi Allah tutup aib dia buat dosa, tapi Allah tak buka pun dosa tu kat dia. Tapi dia
fayaqul ya fulan amiltu kadza wa amiltu bil barihati kadza wa kadza. Wahai fulan, aku pada semalam buat sekian-sekian. Ya fulan amiltu al barihata kadza wa kadza. Wahai fulan, aku semalam ni buat sekian-sekian. Benda buruk tu dicerita ke orang. Kan? Nabi SAW kata, waqad bata dia telah tidur di dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala waqad bata yasturuhu rabbuhu. Dia telah tidur dalam keadaan Allah Taala, Tuhan dia telah tutup keaibannya. Wa yusbihu yakshifu sitra rabbih anhu. Tiba-tiba dia pergi buka aib diri dia sendiri. Ini dilarang. Dilarang dalam agama. Hatta kita buat dosa, dalam Islam tak ada confession. Pergi depan orang agama bagi tahu, ustaz, saya ni telah buat dosa sekian-sekian. It's not your business to bagi tahu. It's not his business untuk kita tahu. Sebab itu orang datang kepada Nabi SAW dan kata, ya Rasulullah, alajtu mra'atan fi aqsal Madinah. Wahai Rasulullah, aku telah berasmara dengan seorang wanita di ujung bandar. Dan aku telah buat sekian-sekian, melainkan tak berzina saja. Sayyidina Umar bin Khattab adalah majlis itu. Umar bin Khattab kata kepada dia, qad sataraka Allah law satarta nafsak. Allah telah tutup aibmu, mengapa tidak engkau menutup aibmu? Nabi diam. Kemudian dia pergi. Kemudian barulah Nabi SAW panggil supaya dan membaca ayat kepadanya, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan memadamkan kejahatan. Nabi SAW ajar dia, suruh dia salat. Tapi artinya hatta benda yang buruk kita tak buka. Cerita-cerita aib kita yang lama-lama kita tak dibenarkan oleh agama buka. Agama suruh kita tutup keaiban orang Muslim, dan kita tu sendiri Muslim, kita tutup keaiban diri kita. Kita tak payah dicerita hatta pada isteri kita atau pada suami kita. Ramai orang ustazah apa ceramah kata kena cerita kat suami apa yang dulu-dulu dia punya. Ini semua tak benar. Agama tidak seperti itu. Di dalam peristiwa Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila mendengar ada pasukan tentera aja, ada komander dalam satu pasukan telah tanya anggota tentera dia, apa dia dosa-dosa lepas yang kau lakukan. Jadi kawan ni pun cerita. Omar pecat dia. Omar kata dia tidak patut buat hal itu. Itu bukan kerja dia pergi tanya dosa. Saya pernah dengar dalam ceramah dalam radio, satu orang penceramah dia kata, ada orang bila orang tanya malu nak cerita dosa-dosa dia yang lepas. Habis itu kan Allah tak malu. Ini dia tak faham tabiat agama. Kenapa dia nak mesti menceritakan dosa-dosa dia yang telah dilakukan yang lepas? Bahkan dia disuruh untuk menutup apa yang telah dia lakukan yang lepas, dan dia tak payah pun cerita pada orang. Itu antara urusannya dengan Allah SWT. Bahkan sepatutnya dia meminta supaya Allah menutup dosanya itu di dunia dan di akhirat. Agama itu, Allah itu sitir, Allah itu sukakan menutup keaiban. Sebab tu Ghafur dan Ghafar itu maksud bukan saja ampun, dia tutup keaiban. Maka itu tabiat agama. Sebab itu agama melarang kita juga membuka keaiban orang lain. Siapa yang buka keaiban orang yang bersifat peribadi, Allah Subhanahu Wa Taala membuka keaiban dia. Melainkan benda itu kita bahaskan dalam konteks kemaslahatan umum. Itu isu yang berbeza. Okey, balik kepada hadis ni. Maka Ali bin Abi Talib dia malu. Bukan dia salah, kerana itu bukan keaiban. Kalau satu orang lelaki dia selalu keluar air madhi, terangsang, itu juga bukan satu keaiban. Tetapi oleh kerana sifat malu Ali itu, dia telah meminta sebab Al-Miqdad Ibn al-Aswad. Al-Miqdad Ibn al-Aswad nama dia Miqdad bin Amr bin Sa'labah, merupakan sahabat Nabi SAW, termasuk Sabiqin al-Awwalin, orang-orang yang awal yang menganut Islam di Mekah, dan terlibat dalam semua peperangan, terlibat dalam peperangan Badar, dan terlibat dengan peperangan banyak dengan Nabi SAW. Merupakan sahabat yang awal yang mulia. Di dalam ajaran Syiah ni dia tak suka sahabat.
Tapi tang Miqdad ni dia sukalah Miqdad, Salman, Abu Zar, Syiah, dia accept those people. Those sahabat, those companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dia amazing people. Tapi we are from Ahli Sunnah wal Jamaah. All of sahabat, all of the companions of the Prophet adalah merupakan orang-orang yang kita terima sebagai mereka yang saleh dan mulia. Dan kita tidak kata mereka maksum, tetapi kita menyatakan mereka itu mendapat kedudukan yang mulia disebabkan mereka bersama dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik pada isu ini balik, Ali bin Abi Talib telah meminta Miqdad untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdad bin Aswad an as'ala fa amartul Miqdad bin Aswad. Aku minta kepada Miqdad bin Aswad untuk bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miqdad ni panjang nama dia. Ada yang kata dia Aswad tu nama pak angkat dia. Kemudian Islam tak benarkan, kita lagi sandar pada pak angkat nama dia sebenarnya Miqdad bin Amr bin Tha'labah. Tapi tak apa, itu perbahasan yang lain. Tapi orang ramai ni dah tak kenal Miqdad ni, melainkan Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad Al-Aswad dia jadi bukan sandaran nama, dia jadi kenalan saja. Okey. Ada kata perbincangannya panjang, tapi saya nak skip kepada tajuk ni, iaitu berhubung jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Miqdad, yaghsil zakarahu wa yatawadda. Nabi kata bagi tahu Ali, maksudnya dia basuh kemaluan dia, zakarnya, dan kemudian dia berwuduk. Okey. Hadis ni dan hadis-hadis yang lain telah menjadikan para ulama sepakat bahawasanya mazi najis. Maksudnya apabila mazi kena pada pakaian, hendak wajib dibasuh. Sama ada lelaki dan perempuan samalah. Ada lelaki yang mazak, ada juga perempuan yang senang terangsang, ataupun dia mungkin mazi itu selalu juga ada di pakaian dia. Apabila dia terangsang, dia manusia ni dia tengok kadang-kadang tak semesti dia tengok benda lucah. Dia tengok orang macam dalam peristiwa, kadang-kadang dia tengok orang dia suka ataupun dia kagum. Ada orang yang sampai, sebab itu dalam surah Yusuf tu, wanita-wanita tu apabila melihat Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Apabila mereka lihat, dia kata falamma ra'aynahu akbarnahu, maka sangat hebat Yusuf punya kecantik. Wa qatta'na aydiyahun, sehingga mereka terpotong jari-jari mereka. Wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara, mereka kata maha suci Tuhan, ni bukan manusia. In hadza illa malakun karim, ni malaikat enggak. Cantik kacaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Tak apalah kalau ada perempuan ataupun lelaki yang mazak, yakni mazi itu kena pada pakaian dia, wajib untuk dia membasuh pakaian dia daripada kesan mazi yang ada di pakaian dia, kerana mazi termasuk di dalam najis, berdasarkan apa yang Nabi SAW beritahu Miqdad supaya menjawab hal itu terhadap Ali bin Abi Talib. Jadi hadis ni adalah hadis yang ada beberapa angle yang saya sebutkan tadi. Satu sudutnya ialah sudut adab Ali dan berhubung dengan kita dan isteri dan juga sikap kita. Dan satu lagi ialah hadis tentang, hadis ini digunakan di dalam bab taharah untuk membahaskan berhubung dengan sama ada mazi itu najis ataupun tak. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama telah menyimpulkan bagaimana mazi merupakan sesuatu yang najis. Jadi ada orang tanya, kadang-kadang dia di pakaian dalam dia tu ada basah kesan mazi, maka dia wajib basuh sebelum dia menunaikan solat. Dan mazi, keluar mazi membatalkan wuduk. Nabi kata wa yatawadda, kemudian dia hendaklah berwuduk. Melainkan kalau dia tak pasti keluar ataupun tak keluar, dia tadi dia ada wuduk tapi dia tak pasti keluar ataupun tak keluar, dia consider tak keluar lah, kerana asalnya dia berwuduk. Tapi kalau dia confirm, maka dia hendaklah membasuh dan berwuduk semula.
Apa hukum jika anak angkat dibinkan kepada nama sendiri? Anak angkat tak dibinkan pada nama kita, tapi dibinkan kepada bapa dia yang asal. Ini saya jawab soalan ni. Kerana dalam surah Al-Ahzab Allah menyatakan, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah anak-anak itu, mereka itu berdasarkan nama bapa-bapa mereka, kerana itu lebih adil di sisi Allah. Itu bapa dia. Islam tak boleh nafikan. Itu bapa dia. Kita di Malaysia ni ada sikit kita punya praktis yang kurang tepat lah. Bila orang masuk Islam, kita buang nama bapa dia. Dia jadi Abdullah. Sedangkan bapa dia mungkin Ahsing ke, bapa dia mungkin Maniam ke, Ramasami ke. Itu bapa dia. Bukan nama dia tak boleh ubah. Nama bapa dia kekal lah. Dia tak boleh menafikan itu anak bapa, itu anak lelaki berkenaan. Dan kemudian apabila hukumnya ada, dia tak boleh berkahwin dengan adik-beradik dia. Kita pergi ubah nama dia jadi Abdullah. Jadi itu tidak tepat. Lalu dia pun sangka bahawasanya macam Islam sudah tak respect ibu bapa. Orang pada zaman Nabi, para sahabat masuk Islam. Umar bin Khattab dia masuk Islam. Al-Khattab tak masuk Islam. Nabi tak ubah jadi Umar bin Abdullah. Sahabat-sahabat masuk Islam. Bapa mereka Ikrimah bin Abi Jahal bin Amr bin Hisham. Ikrimah anak Abu Jahal. Nabi tak ubah. Kata tu Abu Jahal jahat. Ubah jangan Ikrimah jadi Abdullah. Ia masuk Islam, dia masuk Islam. Bahkan kalau kita baca nama Umar bin Khattab bin Abdullah bin Nufay bin Abdul Uzza, hamba bin Abdullah hamba Al-Uzza, itu nama datuk nenek mereka. Islam tak ubah. Islam Nabi hanya ubah nama orang yang masuk Islam tu. Nama bapa dia tak ubah. Remain sebagai tanda penghormatan kepada bapa dia. Dan bukan tanda penghormatan, ada hukum hakam berhubung dengan perkahwinan, berhubung dengan berbagai-bagai lagi. Kekal nama. Kita di Perlis, kita kata dia tak ubah. Kata pejabat agama dia tak ada orang amalkan ubah pada Abdullah ni bila masuk Islam, melainkan di Malaysia aja. Tak ada negara yang buat. Mungkin kalau nak ada pun mungkin di Brunei, saya tak pasti, tapi di Malaysia ajalah. Arab ramai orang masuk. Cat Steven apa semua, mereka masuk, mereka ubah kepada Yusuf. Tapi kekal lah nama keluarga dia. Bolehkah kita mewajibkan amalan sunat pada diri kita? Kita mewajibkan pada diri kita, tak boleh wajib pada orang. Wajib bukan maksud kalau kita tak buat jadi berdosa, tapi kita maksud kita disiplinkan diri kita untuk buat. Itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa, bahkan itu mungkin akan menjadikan kita lebih kuat untuk mengamalkan amalan-amalan tertentu. Umpamanya kita disiplinkan, kita tak mau tinggal tahajud. Itu sesuatu yang baik. Kita disiplinkan diri kita. Okey, ada lagi soalan? Tutup aib dengan suami, tak disuruh untuk suami ataupun isteri membuka aib-aib mereka yang lepas yang lama. Itu hubungan kalau ada dosa antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia memohon keampunan daripada Allah. Nanti kita akan sampai perbincangan tentang wadi najis. Kita akan sampai perbincangan tentang rutubah farjil mar'ah, kelembapan yang ada di dalam pada kemaluan wanita, kan? Akan sampai perbincangan tu. Okey, ada lagi soalan? InsyaAllah kita akan orang tanya pasal keputihan. Keputihan saya dah sebut, kita akan bahas dengan lebih detail
lepas daripada ini tentang keputihan yang keluar daripada wanita dan bagaimana hukum dia, dan insya-Allah mungkin esok atau lusa akan ada siri-siri dia tu yang telah kita senaraikan lah. Jika air mazi kena pada pakaian, kita tak pasti bila dia kena, kita dah solat, kita consider solat kita sah. Badan kita yang berbalut, yang melecur, nanti ada tentang jabirah, kita akan bahaskan. Anggota yang secara umumnya, kalau anggota yang terkena cedera yang tak boleh kena air, tak wajib untuk kita kenakan air pada dia. Kita ambil bahagian yang wajib saja, insya-Allah. Qabla subuh, jika seorang tu dia tertinggal, terlewat, bolehkah selepas daripada subuh dia salat? Berlaku dalam satu riwayat dalam hal ini, Nabi SAW tanya sahabat, Salli ba'da fajr, dia kata tak, dia kata dia solat apa yang dia tertinggal sebelum itu. Nabi SAW tak melarang perbuatan itu. Terima kasih banyak, insya-Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.